tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Salam sejahtera, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin. Berumur 32 tahun. Sekarang saya merupakan Managing Director untuk syarikat HFE Agro Resources yang Berhad. Latar belakang saya adalah ijazah sarjana muda Sains Pertanian, Horticulture dan Landscape, Universiti Malaysia Sabah. Syarikat kami mengusahakan pertanian moden, iaitu memfokuskan kepada penanaman sayur secara kaedah teknologi fertigasi, dan juga kami terlibat dalam memberi latihan dan memproses hasil tanaman menjadi satu produk lain seperti sos cili, serbuk dan pes. Kita mula menceburi dalam bidang pertanian pada November 2012. Kita bermula dengan cili padi dan juga cili merah.
dan pada 2014 kita menemui satu tanaman yang dari Sarawak, iaitu cili gerunong Sarawak yang ada potensi yang besar untuk pergi lebih jauh. So bermula pada 2015 hingga sekarang kami memfokuskan kepada penanaman, pengeluaran dan juga pemprosesan cili gerunong Sarawak. Sekarang saya tunjukkan apa proses dalam sebelum kami menanam, proses yang berlaku lah, bermula dari penghasilan benih sehingga kepada proses penanaman. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ini adalah contoh cili gerunong yang kami tanam lah dan kita proses menjadi sos lah. Okey. Jadi cili ni dia sangat pedas. Jadi disarankan gunakan glove lah untuk mengelakkan orang kata allergic dan pedas. Okey. Yang keduanya, untuk kita buat benih, pertama kita akan pilih benih yang cukup matang lah, ataupun kalau indikatornya, kalau dekat tangan saya ni yang merah tua ni baru kita sesuai untuk dijadikan benih. Kemudian apa yang akan berlaku adalah benih yang sesuai dan matang tadi kita akan orang kata belah dia, dan kemudian kita akan ekstrak biji dia, ambil biji dia. Okey, seperti yang ni lah. Ini dia. Okey, kemudian kita akan masuk dalam bekas. So dari dalam bekas ni nanti kita akan kumpulkan, tengoklah berapa banyak kita nak tanam. Macam kalau saya perlukan 2000, kita akan buat lebih sikit lah, 2500 biji cili gerunong lah. Dan kemudian benih tadi kita akan rendam dalam air suam semalaman ataupun 8 jam. Kemudian benih yang dah direndam kita akan keringkan sekejap sampai dia kering. Kemudian baru kita akan letakkan di media tanaman ni, macam ni contohlah. Okey. Kemudian benih yang kita dah tabur dekat medium ataupun tanah semayan tadi, kita akan biarkan selama 7 ke 14 hari bergantung dengan keadaan semasa lah. Okey. Paling cepat 7 hari. Lepas 7 hari dia akan mula bercambah, dan kemudian biji benih yang bercambah seperti tauge tadi kita akan pindahkan ke dalam tray semai ni, macam ni. Ini adalah contoh yang berapa, ini lebih kurang dalam 2 minggu dah, lebih kurang 2 ke 3 minggu ini. Kita nak dia jadi macam ni nanti bila dalam tray semai, dia sangat besar. Okay. Sebelum ni kalau kaedah konvensional, apa yang biasa kita praktis adalah kita bagi baja lain masa, siraman lain masa. Tetapi dalam kaedah fertigasi iaitu pertanian moden ni, kita combinekan, kita gabungkan dua kaedah ni tadi dalam satu masa. Jadi pokok kita akan lebih sihat, lagi cepat berbuah dan hasil yang lebih berkualiti. Okey. So ini yang polybag yang kita gunakan, dan medium yang kita gunakan hanyalah sabut kelapa proses, dan juga kalau ada bahan organik seperti sekam padi bakar, kita boleh gunakan ni juga. Okey. So kita akan isikan polybag kita dengan sabut kelapa. Kemudian kita akan buka ruang di tengah-tengahnya macam ni ya. Okey. So kemudian biji anak pokok yang dah matang tadi kita akan letak di tengah-tengah, dan kemudian kita akan tutup. Okey. So yang ini nanti, yang inilah kita bawa ke kebun untuk kita tanam. Jadi ini pokok yang berumur lebih kurang dalam 2 bulan setengah. Okey, 2 bulan setengah. Di belakang saya lebih kurang dalam 1000 pokok. Setiap pokok yang ada di belakang saya ni mempunyai satu saluran yang menyalurkan air dengan baja terus ke dalam polybag ataupun spesifik lagi ke akar pokok. Sebab di tempat kami ni unik sikit, kita gunakan teknologi automasi fertigasi ataupun IoT. Okey, yang mana kita key in. Okey, kita key in dalam ni apa yang jam, berapa kepekatan baja, masa, dan kita boleh rekod data. Kemudian dia timing tadi kita dah key in, dia akan berjalan sendiri mengikut apa yang kita telah key in tadi. Sebagai contohnya pukul 12 tengah hari kita akan bagi air dan baja sekali. So bila pukul 12 sistem tadi akan berjalan dengan sendirinya mengikut apa yang kita dah key in, dan dia akan salurkan, dia akan pumpkan air dan baja dari pump pergi ke ladang. So sebagai contohnya, so dalam ni nanti ada pipe yang mana akan menyalurkan air
dan baja terus ke akar pokok, dan pokok akan dapat setiap hari baja dan air yang cukup lah. So that's why kita akan, kelebihan sistem ni adalah hasil lebih berkualiti tinggi. Kemudian kita boleh reduce masalah tanah, penyakit tanah. Kita boleh cepatkan tempoh penuaian, iaitu dari menanam hingga untuk keluarkan hasil, kita boleh pendekkan. Untuk teknologi fertigasi, secara umumnya semua tanaman sesuai. Tapi bila kita bincangkan dari sudut economic scale, okay, ataupun viability je, okay, kita akan tumpukan kepada tanaman yang bernilai tinggi dan yang boleh mengeluarkan hasil dalam jangka masa yang pendek. Dalam kes kita seperti cili, daun sup, daun ketumbar, pokok tin, terung, cili, timun, peria yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh sangat pendek ni. Dalam kes syarikat saya, kita menanam hanya cili gronong untuk support pengeluaran kita punya kilang tadi. So far kita guna air kolam yang itu sumber dia ada air hujan. Kita kena pastikan tong sentiasa diisi dengan, sentiasa ada air dengan baja lah yang cukup untuk keperluan semua tanaman kita. Yang keduanya, seminggu sekali kita akan spray pokok ni dengan kawalan perosak penyakit untuk mengelakkan serangan perosak lah, seperti kutu daun, ulat dan juga penyakit. Di samping tu kita akan buat, orang kata, pendebungaan. Pendebungaan dia maksud kita akan pollinate, buat pendebungaan bunga ni lah, supaya bunga ni nanti dia akan jadi buah lah. Okay, kaedah penanaman lah. Okay, perbezaan antara fertigasi dan kaedah konvensional lah. Okay, pertama, yang bila kita gunakan sabut kelapa, kita boleh kurangkan masalah serangan perosak lah ataupun penyakit tanah. Okay, jadi bila kita dah kurangkan risiko penyakit, kita boleh, orang kata, bila pokok setiap hari dapat air dan baja, pengeluaran hasil pun akan efek lah. Maksudnya risiko penyakit dah dikurangkan, potensi untuk kita dapatkan hasil dalam jangka masa yang cepat dan hasil yang berkualiti tinggi pun tinggi. Itu je kelebihannya lah. Dari sudut di sampingnya, kalau kita ekstra gunakan greenhouse, ini satu bonus lah, satu kelebihan yang besar lah. Kalau musim hujan, musim panas, kita continue dapat hasil yang baik, berbanding dengan kalau kita tak gunakan greenhouse, kalau musim hujan kita ada sikit affected. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya, Des Marcus, host anda untuk SME Show pada hari ini. Okey, sedikit tentang SME Show hari ini, yang merupakan program anjuran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Terminal dan Pembangunan Usahawan Mineral Sarawak dengan hasil kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAK), SME Corporation Malaysia dan juga Serba Dinamik Sdn Bhd. Okey, hari ini kita ada tetamu khas untuk diinterview. Okey, bersama saya ketika ini ialah Encik Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin. Beliau merupakan founder HFE Agro Resources Sdn Bhd. Okey, apa khabar Encik Ahmad Syafiq? Sihat. Kami dengar kita Syafiq je lah. Senang boleh. Saya ada masalah, boleh. Okey. Alright. Kami mau kita beri sedikit introduction lah mengenai HFE Agro Resources Sdn Bhd. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, saya Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin. Memang orang kata orang Sarawak lah. Okey, cuma kita dalam okay, cuma dalam medium yang formal tu saya guna bahasa Malaysia penuh lah untuk mudah kita tanggal lah. Okay. Mana yang kita selesa je, bos. Alright, okay. Okay, jadi saya Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin. Okay, asal daripada Lunduk, Sarawak. Okay, cuma kita dah menetap di Kuching agak lama sebab biarlah kita mengikut bapaan. Jadi berkenaan dengan HFE Agro Resources, kita sebenarnya bermula pada November 2012. Okay. Pada masa saya kita mula di Sandakan Sabah, kita menyewa tanah politeknik lah pada masa saya, politeknik Sandakan.
dengan orang kata sewaan, dan kita memulakan pertanian pada masa tersebut. Okay, slowly kita berkembang dan ada jatuh bangunnya, dan saya tutup projek dekat Sabah dan saya berpindah semula ke Sarawak lah 2014, dan di sialah bermulanya kita buka entiti kita panggil Hyper Fertigation Enterprise, sole proprietor lah. Okay. Sehingga pada 2017 barulah kita convert ataupun pergi kepada HFE Agro Resources yang Berhad. Okay. Yang kini tu kita fokuskan kepada beberapa bidang utama, especially masih dalam bidang pertanian moden. Okay. Antaranya kita kini tu dalam bidang penanaman sayur, antara main ataupun tanaman utama yang kita tanam kini tu seperti cili gondong sawak, sayur-sayuran daun, yang kami dan akan datang tu rock melon. Kita dah tadi rock melon mungkin dalam Julai ataupun awal Ogos kita akan start untuk production lah, slowly akan disiar lah. Okay. Dan kena tu kita juga terlibat dalam bidang latihan dan khidmat nasihat. Sebab dalam bidang pertanian moden di Sarawak banyak yang orang yang boleh consult untuk kadang-kadang berkenaan dengan latihan dan juga apa-apa problem yang dalam bidang modern farming tu. So kita ambil kapasiti di sial lah. Okay. Dan ketiganya kita juga ada kedai input pertanian yang fokus kepada membekalkan barang-barang pertanian moden di Kuching lah. Kadang-kadang ada customer jauh pun kita hantar juga. Alright. Dan yang terakhirnya kita juga terlibat dalam pemprosesan makanan, food processing. Yang mana kini tu kita pun pusat proses, mini pusat proses, pusat beroperasi di Rempangi. Okay, dekat dengan kita pun kebun lah. Okay. Dan setakat tu kita memfokuskan kepada macam produk-produk berasaskan cili gondong sawak. Sos seperti paste, seperti serbuk, powder, flake, ayalah. Sedikit sebanyaklah berkenaan dengan kami pun pengenalan company. Okey, mun kita nak madah dolok mari si banyak orang tahu cili gondong tu. Dolok orang madah mun cili nak kecil ya, cili nak besar ya. Tapi si banyak orang tahu cili gondong. Cuba kita ceritakan macam ni kita boleh ada tiba-tiba mau pakai cili gondong sebagai main produk kita. Okey, right. Cantik soalannya. Okey, berkenaan dengan cili gondong tu memang satu orang tak menjadi persoalan. Kena kita nanam cabai gondong, kena nanam cabai yang ada kan. Okey, mostly ceritanya bermula pada antara 2015 sebenarnya. Bila mana kita pun kebun kita yang berada dekat Lunduk ya, banjir. Okey. Bila banjir, kemudian kita set income. So kita cari apa produk ataupun apa bisnes yang masih dalam kita boleh cover yang memerlukan modal yang banyak pada masa untuk kita usahakan. Mula-mula kita buat sos cabai contohnya. Sebab kalau produk makanan tu nyasit terganggu oleh faktor cuaca macam kebun kalau banjir, cuaca ataupun hujan kita dah sedikit sebanyak terganggu lah. Tapi produk makanan tu kelebihannya adalah tahan lama. Kemudian kalau cun ataupun kena dengan segmen marketnya, memang boleh jual. Jadi kita jual sos cili, pada masa sos cili boleh jual. Tapi kita tangga kompetitor yang ada dekat pasar yang lagi besar. Macam Maggi, Life, Kimball, apa-apa saja yang brand yang ada dekat pasar. Kita nak lawannya ambil masa sikit. Okay? Jadi kita cari lagi, kita study dan saya dapati di Sarawak tu, kita ada segi tanaman yang ada di Malaysia macam di Semenanjung tapi kurang. Di Sarawak tu sangat banyak. Okay? Dan bila kita pergi supermarket, hypermarket macam Everrise, Imat, kita tangga produk-produk tu banyak dijual tapi bukan dalam bentuk yang fresh tapi dalam bentuk yang dah dibotolkan. Produk yang tadi adalah produk berasaskan barang super pedas. Barang makanan yang sangat pedas sebab trend yang kita nanggakan itu sebelum PKP dan semasa PKP pun orang-orang muda yang youngster contohnya suka makan barang-barang yang sangat-sangat pedas sebab mungkin untuk kepuasan dan mungkin jadi orang kata trend juga. Trend macam itu ada burger lah, ayam lah yang macam ini tu pun macam ada banyak mie yang berunsurkan pedas ya. Yes, benda ya. Extra pedas.
Betul. Tapi mostly barangnya semuanya barang yang bukan made in Sarawak. Dari Sarawak, okay? Mostly dari import ataupun dari Semenanjung. So bila kita tangga pattern dia, sebenarnya kita dapati bahawa di Sarawak tu kita ada cili gonong yang sama juga, ada elemen sangat pedas tadi. Cumanya bila orang Sarawak tu semua makan pedas. Ya memang betul lah. Okay? Kita sendiri pun nak makan cabai gonong pun fikir kan. Kita convertkan ya, kita tukarkan bentuknya daripada barang yang sayur tadi, kita proses, kita masak, botolkannya. Rupanya orang Sarawak sangat suka dan boleh diterima di pasaran. Dia bermula dari sialah kita start untuk kembangkan dari masa ke semasa dengan orang kata ikut kapasiti kita lah. Slowly kita expand dan pecahkan, improve kita packaging, pembotolan, cara pembuatan dan juga last adalah market lah, pasaran. Macam yang ia ceritanya lah. Okay. Dulu masa kita mula-mula bergiat aktif dalam menanam cili gonong tu, sini kita oleh stok nyampun seed dia untuk cili gonongnya. Alright, okay. Pasal seed tu, kita mula kita cari juga sebab sebelum tu kita biasa mengusahakan sayur, kita order online. Cili gonong tu nya saya dah online, okay? Okay, saya dah online. So kita study. So kena tu kan zaman digital internet, so kita cek satu persatu tapis maklumat dia. Rupanya cili gonong kalau memang banyak bukan hanya ada di Sarawak tapi seluruh dunia ada. Cuma mungkin colornya beza ataupun jenisnya beza. Yang ada di Sarawak tu yang warna bulat merah. Ialah jenis yang cili gonong Sarawak lah. So dari siapa apa yang kita buat, kita just beli je cabai kat pasar, kita tangga yang buah yang kualiti ya, kita belah buahnya, ambil biji ialah kita tanam. Ambil biji di dalam nak. Betul. Okey. Dulu permulaan untuk kita pun bisnes tu dulu. Berapa dia staff kita? Okey. Dulu dia bermula dengan seorang, okey. Kemudian saya bersyukur sampai kini tu pun family support dia tinggi. Okay, family support tu adik saya dan family, ayah saya sendiri memberi tanah tanpa sewa pun. Okay. Okay, dan slowly this year kita tahu kalau kita, untuk permulaan waktu pada masa saya pada awal-awal dulu mungkin seorang yang okey cukup pada masa saya lah. Tapi bila dah slowly kita perlu orang untuk jaga kebun, nak ambil orang kata karang, harvest buahnya, nak pergi jual lagi, nya mencabar lah. Jadi kita perlu slowly kita expand, dan bila nak handle kedai, bila nak handle orang kata management, so slowly kita expand. Kalau nak cerita dulu seorang sebenarnya lah seorang, lepas dia jadi 2 orang, 3 orang, dan kita tu alhamdulillah jadi 10 orang dah. 10 orang dah? 10 orang lah. Okey. Okey, cuba kita cerita macam ni, mula-mula dulu apa je cili gonong tak ya, apa di produk selepas ya, di produk based on the cili gonong ya. Okey, baik. Di awal-awal ya kita nangga dulu sebab dulu saya tu rajin ikut expo. Expo yang adalah usahawan kan. Okey. Jadi kita nangga pattern produk, nangga dari siap. Pada masa saya kita mula dengan sos. Cabai gonong. Okey. Permintaan ada tinggi, cuma kita kalah pada packaging botol pada masa saya. Okay. Bila hantar je pecah ataupun berkeluar air. Okay. Kita improve lagi, improve. So kita tanggal lagi sos tu ada pasaran tapi si cukup. So kadang-kadang ada orang tu yang botol kecil, jadi kita kecilkan botolnya dari botol besar tadi jadi botol kecil. Macam ni. Kemudian ada juga yang suka makan, kalau di Semenanjung, siapnya ada macam Domino pizza. Ya, Domino pizza. Domino pizza kan. Okay, kita dah biasa. Itu saya dah. Itu saya dah lah. Kita ada Pezzo dulu. Pezzo je. Di Semenanjung ada Domino pizza. Mungkin kita beli pizzanya, ni ada satu paket kecil apa? Chili flakes untuk tabur dekat pizza. So kita nak peluang tu. Okay, so kita producekan, kita macam contohnya kita producekan kita pun chili flakes chili flake kita sendiri, kita keringkan dan kita botolkan. Pun orang kata start dari sial lah. Ada juga lah produk-produk lain, cuma nak cover satu masa dengan pelbagai produk tu dengan
limited modal dan juga manpower, yang ambil masa sedikit lah untuk kita handle satu persatu. Tapi range produk dia macam kicap, macam sambal, paste, frozen paste, dia permintaannya tinggi, memang ada. So kita pun kilang pemprosesan untuk produk-produk kita dekat sini. Kita letak di pusat pemprosesannya letak di TKPM Rampangi. Rampangi, yes. Kita ada juga tempat-tempat lain lah untuk macam menanam semua tak cili pas semua. Sini di tempat lain ya. Alright, okay. Itu soalan yang best. Okay, mula-mula dulu kita ada satu kebun ya. Kemudian slowly kita jadi tu currently 3 kebun lah. Cumanya orang kata macam satellite farm lah. Okay. Satellite farm. Tapi bila kita nampak situasi PKP susah nak bergerak, satellite farm tu ada cabarannya tersendiri. Yes. So kita open ataupun kita buka kita pun contract farming. So currently kalau HFE lah, di bawah HFE kita lebih kurang ada sekitar 10 satellite farm dari Kuching sampai ke Semarahan. Ada 10 satellite farm dan mostly Sedatuk yang ada greenhouse, dan kebanyakan Sedatuk youngsters lah yang below 30 umurnya. Mungkin macam kita tahulah apa itu satellite farm. Boleh sih kita explain dengan macam sidak-sidak yang di luar yang menonton kita kini tu apa ya satellite farm. Okay, satellite farm tu maksudnya kita kebun yang sama macam HFE pun, okay, tanam yang apa yang kita mau demand, okay, dan kemudian bilanya mengusahakan macam dalam kes di HFE Agro kita fokus kepada modern farming je. Modern farming tu maksudnya kita menggunakan kaedah yang panggil fertigation ataupun fertigasi. Tanam ada piping, automatic siram, guna kelapa proses ataupun kokopit, saya ada guna tanah lagi, ada greenhouse yang Sedatuk, dan cukup masa ada hasil Sedatuk boleh jual sendiri dan pada masa sama boleh juga menjual kepada kita pada harga yang kita persetujui. Ya maksudnya setelah farm kita lah. Right. Macam kita menggunakan satellite farm, apa bezanya macam tidak yang secara manual selalu pakai tanah, apa beza antara dua kaedah? Okey, bila menggunakan teknologi banyak orang kata kelebihan kita dapat lah. Macam contohnya lah kita dapat menanam sepanjang tahun, hasil orang kata risiko penyakit pokok kita kena serang penyakit rendah, kemudian hasil pun berkualiti lebih tinggi. Kita dapat jimat kita pun penggunaan pekerja, sebab dalam sektor pertanian tu antara isu besar adalah tenaga pekerja lah. Kena PKP kan, kadang-kadang pekerja si cukup semua. Jadi bila kita guna teknologi tu, kita dah dapat reduce, kita dapat jimatkan banyak benda dan tidak dinafikan memang ada kelemahan je lah, macam kos awal yang sangat tinggi. Tapi bila kita faham kaedah tu, kos yang tinggi kita boleh balance kan bila kita menanam semula, dan slowly kita memang akan dapat kita pun orang kata modal balik dan pada masa sama keuntungan ataupun pendapatan. Okey, macam kita madah nak kini tu fokus kita cili gonong. Betul. Kami dapat tahu kita juga ada tanam sikit di produk. Boleh cerita apa produk ya? Apa ya? Apa ya? Rock melon. Rock melon, okay. Yes. Rock melon, yes. Okay. Rock melon sebenarnya kalau di Sarawak tu masih kita kira sangat baru lah, sangat baru. Sebab banyak tempat yang mengusahakan rock melon sebab mungkin agak susah untuk dijaga, okay. Dan harga bila jual pun agak mahal. Jadi semua tempat di Sarawak tu sesuai untuk kita tanam, okay. Okay, jadi berkenaan dengan tu semula kita tanam tu sebab kita nanggap ada potential market, okay. Dan kadang-kadang bila kita pernah tanam dulu kita jual, sempat pun kita orang kata nak jual dekat pasar, kita jual online, masuk Facebook, WhatsApp, memang habis untuk dalam 3-4 hari. Untuk orang kata 2 tan 3 tan pun hasil memang boleh habis laku. Cuma kita nafikan lah nak menjaganya tu yang saya panggil berbanding dengan cili gonong agak mudah untuk dijaga. Kita tinggalkannya, kita pergi contohnya olah kerja lain,
Maksud saya macam contohnya lah, seminggu 2-3 kali je kita pergi kebun. Nangga cek baja, nangga spray pokok, nangga pokok sihat ke si, okay, settle. Tapi bila pergi rock melon tu nya mun dapat kata orang kita mau dihintu hari-hari lah, mau dijaga. Yang manja gila. Tapi kalau cun jaganya, penjagaan yang baik, baja, racun yang sesuai, dapatlah kita hasil ya, dan kita jual pun memang orang kata saya isu kita dapat menjual. Memang ada orang mau. Macam rock melon tu nak tanya asalnya daripada Jepun. Betul. Jadi adakah faktor cuaca kita tu dengan faktor di Jepun dan menyebabkan macam susah penjagaan? Signifikan dia pun main peranan lah. Main peranan juga lah. Betul. Sebab ya bila menanam rock melon tu bagus kita gunakan rumah tanamannya lah. Supaya pokok yang kena hujan. Oh, faham. Pendedahan cahaya matahari pun menjadi faktor juga lah. Betul. Okey. Saya difahamkan kita tu juga ada servis untuk membekal peralatan pertanian. Oh, betul. Boleh sih kita ceritakan apa aja peralatan pertanian yang kita bekalkan kepada sidak-sidak di luar ya? Okey. Di HFE kita memang ada satu unit ataupun dia panggil unit trading lah. Yang mana fokus kepada membekalkan peralatan pertanian. Jadi di kedai tu kita fokus kepada modern farming pun equipment je. Macam barang-barang fertigasi, barang-barang hidroponik, kita memang ada. Nak buat greenhouse ada. Jadi semua keperluan tu kita umpama macam one stop center. Dekat luar bukan kedai Tok Seda ada, cumanya seed berpusat. Kita nak cari piping dekat situ. Kita nak cari bajanya kat situ. Jadinya macam seed berpusat lah. So di HFE kita wujudkannya umpama seperti one stop center. Yang mana pergi ke sikit tempat, semua baja racun yang terlibat untuk kita gunakan untuk menanam kaedah tu semua ada. Kita ada baja, pipingnya, apa-apa sajalah tools ataupun alat yang kita nak gunakan semua kita ada di tempat kita. Macam sidak-sidak yang baru berjinak-jinak dalam bidang pertanian tu. Kita ada tempat untuk membekalkan peralatan pertanian. And macam ni dengan khusus dan latihan, adakah sidaknya tu perlu masuk khusus ke macam ni sebelum sidaknya membuka bisnes dalam bidang pertanian tu? Okey. Bila mana bagi saya personal opinion, kalau kita nak invest dalam pertanian moden, hanya umpama macam kita menggunakan telefon lah. Kita pandai guna telefon, cuma mungkin orang kata nak guna telefon yang lebih canggih, kita kena belajar sikit, baca manual, tengok YouTube. Sama juga dalam bidang pertanian bagi saya, walaupun dalam bidang pertanian masih juga orang kata kita berkebun, menanam kan. So bagi saya sebaiknya memang kita kena belajar, kena ada ilmu. Sama ada kalau dahulunya YouTube tu mana ada ilmu free kan, ilmu tutorial ke, nak baca ke Google ke, tengok YouTube boleh. Tapi mungkin ilmu yang kita dapat dari sumber yang tadi mungkin agak sedikit terhad. Contoh mungkin dekat YouTube mungkin cara gunakan baja aja. Macam ni dengan cara menanam, macam ni dengan apa-apa step lah. So sebaiknya memang kita ikut training lah. Di HFE kita memang ada training, training yang kita buat secara bulanan dan juga private. Jadi bila PKP memang mencabar, so kita dapat nak buat kelas fizikal contohnya. So overcome daripada kita kena tahu di HFE memang kita buat under kita pun training, pun secara Zoom pun ada, secara bulanan juga. So dia setidaknya mau masuk dalam kursus tu, apa yang perlu setidaknya pulang? Ada pembayaran ke, ada perlu macam mau Ramadan tu mau isi form ke macam ni. Biasanya kita memang perlukan database lah untuk kita masukkan setidaknya, sebab khusus yang kita keluarkan memang kita ada orang kata sijil perakuan. Sijil perakuan. Jadi kita perlukan nama, nombor IC yang peserta kena isi lah. Kemudian bayar yuran, baru kita akan share pada link, baru kita ada sesi pada sesinya untuk 1 hari ataupun half day sesi ya. Macam ni biasanya lah.
Kemudian settle prosedur yang dapat, barulah bahan-bahan nota rujukan video saya akan dapat akses lah ke platform kita. Macam ni. Hanya simple trainingnya. Macam kita tak dah biasa macam memberi latihan khusus pada golongan-golongan yang baru saja menceburi dalam bidang pertanian Tok. So ada sih pengalaman-pengalaman macam kita ditunggah untuk mula show kah, mula talk kah berkenaan dengan pertanian fertigasi tu. Okey. Memang ada lah, memang ada. So kebanyakan tu dari agensi lah. Agensi kadang-kadang dari koperasi, kementerian, dan terkecuali je lah daripada kadang sekolah minta kita share lah. Apa je antara modul-modul yang diketengahkan dalam kitab ceramah-ceramah ya? Okey, right. Biasanya orangnya persoalan utamanya mau tahu kenapa kita kena pergi modern farming. Ya, yang orang kata jadi orang kata ice breaking pun soft topic lah. Kemudian barulah dia dah faham apa hal tuju dan kita kena pergi pertanian moden. Walaupun mungkin untuk makan sendiri hanya kena buat modern farming juga. Sebab di rumah boleh buat, kalau apatah lagi kalau kita ada kawasan yang besar kan. Okey, jadi boleh diusahakan. Kemudian barulah kita pergi pada pengenalan apa yang teknologi fertigasi, apa yang barang-barang terlibat, macam ni nak jaga pokoknya, apa perkara yang perlu dibuat, sampailah kepada aspek pemasaran. Ya yang biasa kita handle lah satu hari 2 hari pun program dalam 2-3 hari macam ni lah. Betul. Okey, kita juga ada fokus dalam produk hiliran yang berjenama Hayfit. Betul. Boleh kita ceritakan, boleh kita menada produk dia, tunjuk produk kita. Alright, supaya orang lebih tahu. Okey, setakat tu di HFE memang kita produk tu sebenarnya adalah kita berpendapat bahawa kalau kita mahir ataupun usahawan, saya dah benda tempuang lah. Kita boleh, kalau macam contohnya saya habis jual, kita mungkin boleh produk convert, proses jadi macam kompos ke atau baja ke, ataupun jadi produk makanan ke sebagai contohnya lah. Okay? Jadi kalau saya izinkan saya untuk promote sikit lah. Okey, boleh, silakan. Di HFE, kita fokus kepada 2 range produk. Satu sos, yang keduanya serbuk. Untuk sos kita ada 3 kategori. Satunya yang kalau botol macam tu kita panggilnya premium. Premium, okey. Premium kita tengok botol memang kita sengaja designkannya macam produk import. Sebab kebanyakan produk import tu memang kita naga packagingnya pun lain. Memang lain pada yang kita tahu, kita tengok pun memang tu bukan produk lokal tu. So kita exactly memang kita follow cara lah, sebab kita pun target memang kita nak orang kata menjadi alternatif produk import yang ada kat pasaran tapi made in Malaysia, made in Sarawak. Okay. So kita ada range produk, satu yang kita panggil extreme hot atau memang sangat pedas lah. Extreme hot. Yang keduanya kita ada original atau yang masih cili gonong juga, premium tetapi Cili original. Yang original. Cili ya memang gonong yang macam lah pedasnya. Okey, tidak additional extra pedas lah. Yang extra pedas tu memang kita lebihkan sikit lah cabai dalamnya. Okey. Alright, yang ketiganya adalah saya panggil sos cili gonong biasa. Pencicahnya macam sos yang ada dekat pasaran, tapi nya diperbuat daripada cili gonong Sarawak. Okey. Alright. Dan yang kena tu yang banyak juga orang selalu beli dalam di HFE adalah serbuk lah. Okey, untuk packaging yang lamanya. Okey, serbuk cili dan kita tutup packaging yang baru lah. Macam tu. Bila pula packaging baru ya? Last year sebenarnya. Last year. Gimana? Yes. Fresh. Okey. Berat yang masih sama, function masih sama lah. So kita pun produk tu dalam masa sehari berapa jumlah produk yang boleh dihasilkan dalam masa sehari kah, sebulan kah, seminggu kah? Okey. Setakat tu kita seek lah heavy hari-hari proses. Kita menggunakan konsep macam contohnya dalam sebulan kita ada 4 minggu.
Kita hanya gunakan antara 1 ke 2 minggu je fully utilized untuk proses, dan kemudian bulan lainnya kita fokus kepada pemasaran. Dan juga edar lah mana produk yang kurang. So maksudnya dalam 2 minggu tadi, seminggu ke 2 minggu kita perlu untuk proses dan banyakkan stok. 2 minggu lagi ya fokus ke edar dan marketkan barangnya, promotekan barangnya. Bundi Sarawak tak nak. Okey, macam kita pun audience di luar tu nangga. Sini aku mau oleh produk kita tu. Di sini boleh dapati. Okey, kini tu kita fokus sebab kilang kita baru lepas renovation. So kita kena tu bergerak ke arah pensijilan mesti dan juga GMP ya. GMP, okey. Jadi banyak renovation yang dibuat ya. So agak terputus lama juga lah produk tu. So kilang dah operate semula, pensijilan pun ongoing. So apa yang kita nak buat lah lepas tu adalah ejen-ejen yang lama tu kita kena kontak balik lah. So far memang ada. Okey, melalui ejen lah, dan siapa nak ada ejen pun boleh kontak ke kita pun talian untuk jadi. Kita pun buat ada sih di macam supermarket kah, di kedai-kedai sekitar Sarawak kah? Okay, mostly macam kedai makan lah, kedai makan. Yes. Dulu macam Ion, tapi Ion kita shutdown kan lagi untuk memang nak renovation dan memang siapa kita supply. Yes. So kita pun produk tu based on permintaan agent dan juga kita pun ialah customer lah. Yes, macamnya. Online pun juga boleh check dekat Shopee semua. Oh, Shopee ada juga? Ada. Advance. Untuk orang kata especially customer Semenanjung lah. So shoppingnya pun kita tahu rate kan, jadi senang. Betul. Jadi kita juga ada mula perkhidmatan pemasangan dan pembinaan kebun fertigasi. So cuba kita cerita sedikit. Okay, itu related dengan kedai pertanian kita tadi sebenarnya. Orang datang ataupun kadang lepas kita pun training, orang minta kita pasang sebab mungkin si confident lagi nak pasang, ataupun mendapat ada orang dekat luar customer tu yang mungkin ada duit lebih sikit. So nya bayar kita certain amount, nya tahu barangnya semua dah settle A to Z. So A to Z. So nya request untuk HME settlekan ataupun install atau pasang untuknya sampai habis benda ya. So benda tu memang currently memang kita aktif buat di seluruh Sarawak. Jadi sama juga yang minat boleh kontak kita lah. Yes, nak greenhouse. Kita juga ada beri khidmat nasihat dan perundingan pertanian. Betul. Betul. Itu yang advance lah. Itu yang kita boleh kata added value-nya. Yang beli kita, ikut training, kita bagi training, kemudian kita pasang untuknya. Okay, kadang-kadang ada masalah, ada problem, kita boleh solve, kita boleh bagi khidmat nasihat untuknya lah. Oh, tanaman kena serang. Okay, kita tahu. Okay, tanaman apa yang menyerangnya, apa penyakit menyerang. Okay, itu cara menyelesaikannya sampai ke level macam ni. Macam musim PKP tu musim COVID dah orang dah. Sebelum COVID lain cerita, selepas COVID, masa COVID tu lain cerita. Ada sih kekangan-kekangan yang kita hadapi dalam masa pandemik tu. Yes, dinafikan di HME lah, memang kita pun terkecuali kena tampias. Okay. Awal-awal dulu kita boleh keluar. Padahal pokok dekat kebun mau jaga kan. Pada rumah aja. Okay, duduk di rumah aja. Okay, curi-curi keluar. Tapi slowly bidang pertanian masuk dalam essential food service. Okay. So kita dapat surat, tapi masih limited juga. Saya masih ingat tahun lepas ya, kita keluar dalam seminggu ya 0.5 tan 50 kilo hasil cabai gonong ya. Tapi stok kilang masih ada. Pasar borong yang banyak perlukan, yang banyak orang kata beli, kita pun cabai gonong macam Medan Niaga Satu, kedai makan buka. Boleh buka. Jadi memang mencabar. So dari sialah kita belajar berkaitan dengan online. Promosi bermudahnya Shopee. Promosi online tu macam Facebook, Marketplace, WhatsApp. Upaya tadi boleh, dan di sialah kita nampak potensi dan slowly HME kita orang kata pergi offline juga, online pun kita jaga juga macamnya.
Okey, macam sidak di luar tu nak yang menonton kita kini tu. Macam sidaknya mau lebih lanjut lagi kita pun produk ataupun sidaknya mau PM kita kah, mau dapatkan servis kah, mau masuk kursus kah, apa platform-platform yang kita ada untuk sidaknya reach out dengan kita. Okey, setengah tu kita boleh pergi ke website kita. Okey, www.hfeagro.com. Satu lagi boleh direct ke page Facebook kita. Page Facebook tu lebih update. Masuk ke Pertigasi Sarawak. Pertigasi Sarawak. Pertigasi Sarawak, kemudian HFE HQ. Kat sini banyak info kita lah. Ataupun boleh contact number office kita. Ini akan channelkan lah kepada apa sahaja keperluan tuan-tuan perempuan semua. Apa nombor telefon Cik? 013 652 3452. Okey, 013-652-3452. Okey. Pada kita orang yang berminat dalam bidang pertanian, inilah masanya. Si susah dalam cili ronong tak nasi. Okey, untuk perancangan masa akan datang, apa yang kita akan olah untuk produk-produk kita? Okey, setakat tu di HFE banyak perancangan kita nak buat. Tunggu orang kata kita nak habis PKP je. Oh, dia benar. Antara yang kita akan buat adalah kita akan buat orang kata agropark sendiri. Okay. HFE agropark yang ongoing sekarang, 50% ongoing sekarang di Pasir Pandak, Petrajaya lah. Agropark tu macam ni, macam ada orang luar boleh melawat ataupun aktiviti sekolah, lawatan sekolah macam ni kan? Betul. Yang lebih konsep kita ada kebun, ada greenhouse, jadi orang boleh datang ke sini nanggar. Apa macam ni orang kata teknologi petigasi macam ni, teknologi digital, semua dekat sini. Okey. Nya lebih kepada open to public lah. Open to public. Cuma belum sampai, belum ada idea lah nak mula. Cabi dia nak pergi petik dia belum dapat lagi lah. Tapi view recreation park, maybe on recreation park lah di Sian dan Indonesia, yes. Kemudian produk juga kita nak slowly kita nak expand lah, pergi ke Semenanjung juga lepas tu. Ada sih macam selain daripada dalam kawasan Malaysia tak lah, ada sih macam plan untuk di keluar negara lagi. Of course ya, memang orang kata cita-cita sebagai orang kata founder lah. So market dia ada, cuma slowly. Saya mumpung-mumpuk lah kata orang kita. Mumpung-mumpuk kata kita. Alright, kita kini tu dah sampai ke penghujung live interview kita dalam program SME Show Off. Ada lagi apa-apa mau kita pada dengan audience kita yang tengah mendengar kita kini tu? Alright. So far saya dah terima kasih kerana menonton dan jangan berhenti untuk sokong HFE Agro dan juga semua usahawan-usahawan PKS yang ada di Sarawak dan seluruh Malaysia. Sebab tanpa sokongan orang kata orang kita orang kata susah juga. Benar. Sama-sama lah. Tolong sama dikit. Okey, terima kasih Cik Syafiq, terima kasih kerana sudi di interview pagi itu. Okey, kita akan bersua kembali selepas itu dalam jam 11.30 untuk segmen yang seterusnya bersama organisasi yang lain untuk 11.30 pula. Okey, stay tune. Bye. Salam sejahtera, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin. Berumur 32 tahun. Sekarang saya merupakan Managing Director untuk syarikat HFE Agro Resources yang Berhad. Latar belakang saya adalah ijazah sarjana muda Sains Pertanian, Horticulture dan Landscape, Universiti Malaysia Sabah. Syarikat kami mengusahakan pertanian moden, iaitu memfokuskan kepada
penanaman sayur secara kaedah teknologi fertigasi, dan juga kami terlibat dalam memberi latihan dan memproses hasil tanaman menjadi satu produk lain seperti sos cili, serbuk dan pes. Kita mula menceburi dalam bidang pertanian pada November 2012. Kita bermula dengan cili padi dan juga cili merah. Dan pada 2014 kita menemui satu tanaman yang dari Sarawak, iaitu cili gerunong Sarawak yang ada potensi yang besar untuk pergi lebih jauh. So bermula pada 2015 hingga sekarang kami memfokuskan kepada penanaman, pengeluaran dan juga pemprosesan cili gerunong Sarawak. Sekarang saya tunjukkan apa proses dalam sebelum kami menanam, proses yang berlaku lah, bermula dari penghasilan benih sehingga kepada proses penanaman. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ini adalah contoh cili gerunong yang kami tanam lah dan kita proses menjadi sos lah. Okey. Jadi cili ni dia sangat pedas. Jadi disarankan gunakan glove lah untuk mengelakkan alergik dan pedas. Okey. Yang keduanya, untuk kita buat benih, pertama kita akan pilih benih yang cukup matang lah, ataupun kalau indikatornya, kalau dekat tangan saya ni yang merah tua ni baru kita sesuai untuk dijadikan benih. Kemudian apa yang akan berlaku adalah benih yang sesuai dan matang tadi kita akan orang kata belah dia, dan kemudian kita akan ekstrak biji dia, ambil biji dia. Okey, seperti yang ni lah. Ini dia. Okey, kemudian kita akan masuk dalam bekas. So dari dalam bekas ni nanti kita akan kumpulkan, tengoklah berapa banyak kita nak tanam. Macam kalau saya perlukan 2000, kita akan buat lebih sikit lah, 2500 biji cili gerunong lah. Dan kemudian benih tadi kita akan rendam dalam air suam semalaman ataupun 8 jam. Kemudian benih yang dah direndam kita akan keringkan sekejap sampai dia kering. Kemudian baru kita akan letakkan di media tanaman ni, macam ni contohlah. Okey. Kemudian benih yang kita dah tabur dekat medium ataupun tanah semayan tadi, kita akan biarkan selama 7 ke 14 hari bergantung dengan keadaan semasa lah. Okey. Paling cepat 7 hari, lepas 7 hari dia akan mula bercambah, dan kemudian biji benih yang bercambah seperti tauge tadi kita akan pindahkan ke dalam tray semai ni, macam ni. Ini adalah contoh yang berapa, ini lebih kurang dalam 2 minggu dah, lebih kurang 2 ke 3 minggu ini. Kita nak ia jadi macam ni nanti bila dalam tray semai, dia sangat besar. Okay. Sebelum ni kalau kaedah konvensional, apa yang biasa kita praktis adalah kita bagi baja lain masa, siraman lain masa. Tetapi dalam kaedah fertigasi iaitu pertanian moden ni, kita combinekan, kita gabungkan dua kaedah ni tadi dalam satu masa. Jadi pokok kita akan lebih sihat, lagi cepat berbuah dan hasil yang lebih berkualiti. Okey. So ini yang polybag yang kita gunakan, dan medium yang kita gunakan hanyalah sabut kelapa proses, dan juga kalau ada bahan organik seperti sekam padi bakar, kita boleh gunakan ni juga. Okey. So kita akan isikan polybag kita dengan sabut kelapa. Kemudian kita akan buka ruang di tengah-tengahnya macam ni ya. Okey. So kemudian biji anak pokok yang dah matang tadi kita akan letak di tengah-tengah, dan kemudian kita akan tutup. Okey. So yang ini nanti, yang inilah kita bawa ke kebun untuk kita tanam. Jadi ini pokok yang berumur lebih kurang dalam 2 bulan setengah. Okey. 2 bulan setengah. Di belakang saya lebih kurang dalam 1000 pokok. Setiap pokok yang ada di belakang saya ni mempunyai satu saluran yang menyalurkan air dengan baja terus ke dalam polybag ataupun spesifik lagi ke akar pokok. Sebab di tempat kami ni unik sikit, kita gunakan teknologi automasi fertigasi ataupun IoT. Okey, yang mana kita key in. Okey, kita key in dalam ni apa yang jam, berapa kepekatan baja, masa, dan kita boleh rekod data. Kemudian dia timing tadi kita dah key in, dia akan berjalan sendiri mengikut apa yang kita telah key in tadi.
Sebagai contohnya pukul 12 tengah hari kita akan bagi air dan baja sekali. So bila pukul 12 sistem tadi akan berjalan dengan sendirinya mengikut apa yang kita dah key in, dan dia akan salurkan dan dia akan pumpkan air dan baja dari pump pergi ke ladang. So sebagai contohnya, so dalam ni nanti ada pipe yang mana akan menyalurkan air dan baja terus ke akar pokok, dan pokok akan dapat setiap hari baja dan air yang cukup lah. So that's why kita akan, kelebihan sistem ni adalah hasil lebih berkualiti tinggi. Kemudian kita boleh reduce masalah tanah, penyakit tanah. Kita boleh cepatkan tempoh penuaian, iaitu dari menanam hingga untuk keluarkan hasil kita boleh pendekkan. Untuk teknologi fertigasi secara umumnya semua tanaman sesuai. Tapi bila kita bincangkan dari sudut economic scale, ataupun viability dia, kita akan tumpukan kepada tanaman yang bernilai tinggi dan yang boleh mengeluarkan hasil dalam jangka masa yang pendek. Dalam kes kita seperti cili, daun sup, daun ketumbar, pokok tin, terung, cili, timun, peria. Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera.
Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi.